Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf, sambungan kita ayat 58. Ayat 58, tafsir pimpinan, muka surat 449, juzuk yang ke-13. Kita sudah masuk juzuk yang ke-13. Dalam siri kisah Nabi Yusuf ini ada 3 episod hari ini. Yang pertama, episod yang ke-10, adik-beradik Yusuf berangkat ke Mesir kali yang pertama. Kita kena ingatlah, adik-beradik dia pergi ke Mesir kali yang pertama. Kemudian Yusuf beri syarat, mu nak lagi makannya kena bawa adik-beradik, adikmu hak bongsu, hak mu cerita tu. Jadi episod yang ke-11, adik-beradik dia balik, pujuk ayah dia, minta lepaskan Bunyamin untuk pergi ke Mesir. Lulus, masuk episod yang ke-12, adik-beradik dia ke Mesir kali yang kedua. InsyaAllah agaknya sempat kita berbincang 3 siri episod ini dalam jalsah kita ini, insyaAllah. Tengok ayat 58. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Ini kita ambil satu dulu. وجاء إخوة Yusuf, adik-beradik Yusuf. Maka setelah tiba masa kemarau yang panjang, ini hikmah Allah Ta'ala nak satukan mereka, nak suruh jumpa balik Yusuf dengan ayah dia, dengan adik-beradik dia. Dalam bahasa kita sekarang dipanggil istilah jejak kasih. Jejak kasih. Panjang kemarau yang menyebabkan Nabi Yaqub tinggal di ardi Kan'an, ataupun dipanggil Kan'aniyin, di Palestin. Ingat itu, mereka ini tinggal di bumi Palestin, kan. Kemudian ditimpa kemarau, dengar kata Raja Mesir ada bekalan makanan. Maka Yaqub mengarahkan anak-anak dia supaya pergi bawa hak mana ada duit bekalan ni, supaya pergi ke Mesir beli makanan. Ini cerita dia. Dan datanglah saudara-saudara Yusuf. Tengok nota di bawah tu ada, nota 403 tu. Datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir, lalu masuklah mereka mendapatkannya, jumpa dengan dia. Mengikut dalam kitab tafsir, ahli sejarah kata, Nabi Yusuf alaihissalam bertanggungjawab dengan bekalan makanan ekonomi dia ni. Dia sendiri pergi jaga, duduk di tempat pembahagian makanan. Tak, orang panggil tidak biarkan ke pegawai-pegawai dia, takut salah kira habis bajet sebelum tempoh 7 tahun. Panjang 7 tahun ni bukan kecil. Maka
Yusuf sendiri, kata orang bahasa kita turun padang. Dia tidak duduk di pejabat dia. Tunggu nak orang panggil nak tanda tangan ya. Lulus dulu lah. Dia turun tunggu situ. Sebab itu bila mari adik-beradik dia ni, lalu masuklah mereka mendapatkannya, pergi jumpa Yusuf. Fa'arafahum, Masya Allah, Yusuf dengan serta-merta kenal mereka. Oh, ini abang-abang. Abang sudah datang. Wahum lahu munkirun, sedang mereka tidak mengenalnya. Nak kenal macam mana budak baby. Umur berapa tahun dia campak dalam telaga, tak baju pula tu. Tengok nota di bawah, ada huraian dia. Ayahanda mereka Nabi Yaqub alaihi salam telah menghantar mereka ke Mesir seramai 10 orang. Anak-anak dia semua 12. Yusuf sudah menjadi pembesar, menteri. Tinggal anak bongsu dia Bunyamin, dia tak lepas. Sebab Bunyamin ni anak mak lain. Yusuf dengan Bunyamin anak ibu lain. Jadi takut bimbang, berlaku konspirasi pula. Dulu Yusuf sudah dicampak dalam telaga, yang ni tak tahu mana ni, makan di serigala. Jadi dia tak bagi. Dia apa kecil. Tujuan mereka ke Mesir mencari bekalan makanan. Ada setengah kita kata yashtari at-ta'am, nak pergi beli makanan. Nabi Yaqub menahan anaknya yang bongsu Bunyamin, saudara kandung Yusuf. Yusuf dengan Bunyamin. Kita sini Bunyamin ada. Mana Yusuf? Ini ada orang tanya. Bunyamin ada? Ada. Yusuf mana? Ada Yusuf. Yusuf ni sepupu dia. Bukan hak Nabi ni, hak zaman kita ni. Jadi arwah apa ni, ibu bapa kita ni, dia kemar, dia kata dia ni Yusuf. Mari beranak, ni Bunyamin. Nak jadi adik-beradik tak lah monggo. Cuma dia panggil sepupu. Kita kadang-kadang menamakan anak-anak kita ni serta dalam keluarga terdekatlah, eloklah ada. Kita ada Mus'ab, ada As'ad. Kan? Ada Ammar, ada Amir. Itu dia panggil dekat-dekat. Afaf, Ifah. Dia dua tu. Itu dipanggil pemilihan nama. Baik. Bunyamin ni adik-beradik seibu sebapa dengan Yusuf. Ayah dia tak lepas pergi. Kenapa? Kerana ia bimbang akan disentuh oleh sesuatu bahaya sebagaimana yang terjadi kepada Yusuf dahulu. Tak lagi. Bunyamin duduk sini. Anak bongsu. Tak usah pergi. Bila jumpa, mereka tidak mengenal Yusuf. Nak kenal macam mana? Budak, masa tu budak kan, kita dah bincang dulu. Umur berapa tahun? Ada kata 6 tahun, 7 tahun. Mana khilah gitulah. Ada kata belasan tahun. Yang pentingnya, yang pertamanya, bila budak, dia akan berubah banyak. Tapi kita orang tua ni tak berubah banyak dah. Kalau berubah pun daripada rambut hitam ke putih. Itu je. Daripada gigi penuh, rongok. Itu je lah ada. Mereka tidak mengenal Yusuf. Jadi ini satu tabi'i lah. Orang panggil biasa dah tu. Kerana masa mereka membuangnya ke dalam perigi, Yusuf masih budak lagi. Sebaliknya Yusuf mengenal mereka sebab abang dia sudah besar. Tetapi ia buat-buat tak kenal. Yusuf buat tak kenal. Sebab apa buat tak kenal? Supaya ni, kalau kenal lalu kali pertama, banyaklah masalah pula ni. Dia takut ke Yusuf macam-macam lagi. Kita ngenak dia dulu. Lah ni Yusuf pula buat konspirasi. Macam mana nak buat mari ayah dia tu? Nak macam mana nak buat mari adik dia tu? Nak orang panggil nak sedikit nak uji abang-abang dia ni. Ketika menjawab pertanyaan, Nabi Yusuf tanya, "Mari mana ni puak-puak awak ni? Nampak orang pelik ni, pakai apa pelik? Mana bukan orang Mesir? Orang Mesir ni kita kenal dengan baju besarnya, apa pelik kan?" Dia tanya, "Kamu semua ni dari mana? Nampak gharib, pelik."
Mereka berkata kedatangan mereka dari negeri Kan'an di Palestin. Kan'an di Palestin. Jangan bimbang Tuan Menteri, kami ni orang baik, anak Nabi Yaqub. Mula jua ayah dah tu. Bila kita terdesak, kita paksa kena sebut keturunan keluarga kita dah. Waktu nak campak Yusuf tak mikirkan Yusuf anak Nabi juga. Allahu Akbar. Mereka berkata lagi, Yusuf tanya, mu berapa adik semua ada? Awak kamu semua ni berapa orang adik-beradik? Seronok juga kita dengar Yusuf main ke adik-beradik dia dah. Padahal dia tahu dah. Mu adik-beradik berapa? Ni sedap ni jawapan dia. Bahawa mereka adik-beradik seramai 12 orang. 12 orang adik-beradik kami. Seorang saudara sebapak telah mati. Sudah. Mesti pecah perut Yusuf. Mati seorang. Oh, mati. Nasib baik Yusuf tanya, mati kat mana? Serigala mana makan dia tak? Kalau tu. Jadi Yusuf ni masih lagi cool, sembunyikan cerita supaya tak dapat dikesan awal. Kalau dapat kesan awal, banyak episod yang tertutup. Biar dulu. Dia kata mereka ni adik-beradik seorang tu mati. Oh, mati. Kan? Dan seorang lagi, ni dia pecah rahsia. Ada lagi seorang saudara sebapak, nama dia Bunyamin, tak datang. Dia tinggal dengan ayah kita Nabi Yaqub. Jaga ayah lah orang tua. Kalau tinggal semua akan susah pula. Baik. Jadi dia buka pintu kepada Yusuf. Yusuf kata, mari air dia. Mari air dia, macam mana aku nak perangkat dia orang ni. Masya Allah, tabarakallah. Habislah episod Yusuf interview adik-adik dia, dan dia sudah pasti bahawa memang adik-adik dia dah lah tu, tak ada orang lain dah. Anak Nabi Yaqub. Dia apa kena dah, dia tengok muka tu dia cek. Pengecaman sudah ada tengok. Ni abang aku ni. Makali dalam kamar-kamar tu, hok so kau jetik lenga dia, kau nak nepah dia dulu. Dia ni. Tapi Yusuf Masya Allah sabar, tak mendedahkan rahsia awal, bagi harapan, bagi peluang kepada adik dia supaya fikir dulu. Baik. Maka bagaimana Yusuf buat satu perancangan nak kumpulkan anak-anak dia. Tengok ayat 59. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Allahu Akbar. Dan tatkala Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, selesailah kan, selesai dah kita punya mufawadah membeli makanan, selesai. Berkatalah ia pada kali yang lain. Yusuf kata, bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapak tu. Ada seorang lagi ya yang tak marikan? Seorang lagi? Ya. Tengok, setiap orang mari, seekor unta, bekalan makanan. Aku nak membawa mari yang ke-12 tu. Adik-badikmu, adik bongsu yang 12, bawa mari sini. Aku nak bagi satu ekor unta lagi makanan. Itu tak apa lagi. Yusuf kata, nak suruh tenang hati adik-beradik ni supaya tak timbul curiga. Kenapa ni duk tekan sangat nak ke seorang lagi tu, kenapa? Yusuf cakap, ala tarawna anni ufil kail. Tidakkah kamu lihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu? Mu tengok aku bagi rapak uta. Manakala kita pergi kereta orang panggil penuh dalam bonek kan. Aku bagi rapak. Wa ana khairul munzilin.
dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu. Jadi bila dia orang ni mari, Yusuf jadikan mereka ni tamu khas kerajaan. Mari, mari daripada Kanaan jauh, anak Nabi, orang baik-baik, boleh jadi dia bagi tempat tinggal ke, sementara selesai proses makanan, nak rehat-rehat juga. Nabi Yusuf kata, mu tengok aku ni, makanan aku bagi penuh, aku jadikan kamu tamu, mu boleh buang aku. Bukan semua orang boleh mari buang-buang Yusuf, menteri. Kalau tengok pun tengok jauh gitu ya. Ni mu ni jadi tamu istimewa. Wak dia pun rasa tenang hati dah lah. Raja ni baik, menteri ni. Ma'alil wazir, hadza rajul jayyid. Kan, rajul laki-laki yang orang panggil simple, bahasa sekarang dia panggil humble, kan. Makna relax. Wak baik kita. Tapi ingat, Yusuf kata apa? Tengok ayat 60, Yusuf bagi amaran. Baik tapi tegas. Ni kita nak lagu tu. Kita tak usah baik lembek, tak jadi nyemai dia orang. Baik tegas. Tengok ayat 60 Yusuf kata, fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wala taqrabun. Oleh itu, ingat tetamu bekalnya cukup. Kalau kamu tidak membawanya, adik bongsu tu, kepada aku, mari lagi kali, maka tidaklah ada hak bagi kamu lagi untuk mendapat makanan di sisiku. Aku tak bagi makanan. Sudah. Ini dikata orang, hadha huwa nihayatut takhwif wat tarhib. Sebab mereka berhajat pada makanan. Tiba-tiba Yusuf kata, mu tak mari, tahun depan aku tak bagi. Dahlah tak bagi. Wala taqrabun, dan janganlah kamu menghampiri aku lagi. Di sini ada sedikit perbincangan. Kata sebagai ulama tafsir kata, mu jangan mari ke Mesir ni. Tu baik berdoa. Jangan masuk Mesir kalau tak buat adikmu. Ada yang kata dah, bukan tak masuk Mesir. La taqrabun, mu tak akan jadi tetamu istimewa lagi. Kalau mari pun biar macam orang biasa. Tengok orang biasa tu. Beratur panjang bertujuk, queue panjang, tapi pokok dia ni dapat tamu istimewa. Nak makanan, nak jumpa aku lagi, buat mari adik. Saudaralah. Ini dia panggil satu amaran, satu apa ni, tahdid, takhwif daripada menteri. Adik-adik dia pun pengalaman dah kali dulu, pujuk ayah dia nak lepas Yusuf. Tengok ayat 61. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka menjawab, Tuan Menteri, kami akan memujuk bapaknya melepaskannya bersama kami. Kami akan pujuk ayah dia. Tak apalah. Kalau ini syarat Tuan, nak dapat bekalan makanan lagi, kena bawa Yusuf, kena bawa Bunyamin, adik kami. Kami akan cubalah balik ni pujuk dia. Wa inna la fa'ilun, dan sungguhnya kami akan melakukannya seperti arahan Tuan Menteri. Arahan Ma'alil Wazir, kami akan cuba buat melaksanakan tugas ini untuk sampai balik ke Mesir. Menarik juga lah dia punya dialog dia tu. Mana abang dia pun bagi harapan lah, janji nak bagi Bunyamin. Yusuf ni, iyalah, dia adik-beradik dua ni, adik-beradik seibu sebapak. Rindulah dia kepada adik dia. Ada orang tanya dalam persoalan, Yusuf kan tahu ayah dia tua dah, kenapa dia suruh bagi adik? Bukankah itu menambahkan penderitaan ayah dia? Ayah dia kan dah sebut dah masa hilang gitu, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu duka cita aku ni kepada Allah. Adakah Yusuf nak tambah lagi kesedihan ayah dia? Timbul soalan.
Jadi para ulama tafsir cuba mencari jalan keluar daripada kata-kata ini. Yusuf tahu. Ingat tak waktu dia cerita mimpi dia kepada ayah dia? Ayah dia Nabi. Ayah dia pun tahu Yusuf tak mati. Ini satu isyarat. Ayah jangan bimbanglah, lepaslah anak tu. Abang kat sini menunggu. Jadi banyak orang panggil dalam bahasa kita ni kelulah. Isyarat bahawa kita akan jumpa abah tak lama lagi. Untuk menyatakan ketulusan Nabi Yusuf supaya tenang hati adik-adik dia ni dan juga supaya Yakub lepas Bunyamin, Yusuf sekali lagi buat perancangan yang pelik. Tengok ayat 62. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Allahu Akbar. Dan selepas itu berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhannya. Yusuf panggil staf dia, baik, masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang di kenderaan mereka. Ij'alu bida'atahum. Bida'atahum di sini macam-macam ada kata barang sungguh, barang tukar dengan barang. Boleh jadi buat Palestin ni buat mari barang-barang daripada Syam nak tukar dengan makan yang kandung ni. Sebab ada kata bida'ah di sini duit dia, uang, fulus hak dia mari tukar tu, dinar dia. Wallahu alam, yang pentingnya bida'ah, barang tukar dengan barang atau dengan uang. Yusuf kata ambil barang ni, letak dalam bekah, masuk dalam barang-barang dia. Nanti dia balik buka tengok, ada balik. Ni menarik. Mau ambil barang dia ni, barang hak dia tukar dengan kita ni. Pasal dia kata wang kecil, kalau barang sepuluh tak muat lah unta je, tukang unta pula kan. La'allahum ya'rifunaha, supaya mereka mengetahuinya kelak tatkala mereka kembali pada keluarga mereka. Bila dia balik ke Kanaan, ke Mesir, ke Palestin, dia buka barang dia, ada juga, ada balik barang kita. La'allahum yarji'un, dan supaya mereka tertarik untuk datang lagi ke Mesir. Yang pertamanya dia bimbang juga main dengan kemarau panjang ni, takut mereka sudah tidak ada bekalan, tak ada duit nak mari beli. Jadi Yusuf bagi proses awal siap-siap lagi, mengambil duit ni buat balik, bagi semula kepada mereka. Bila mereka nak mari pula, dia ada duit dah. Ini semua orang panggil rapi lah perancangan Yusuf ni, nak sangat dia asbab supaya ayah dia boleh mari. 11 kaukaban, 11 bintang, matahari dan bulan akan tunduk hormat pada Yusuf. Ini episod yang terakhir lah dalam kisah dia nanti. Abilah cerita la'allahum yarji'un. Jadi dalam ayat-ayat ini para jemaah sekalian, kita dapat faham bahawa Yusuf kana yubashirul umur bi nafsi. Mana adik-adik ni gi tempat bagi barang, ada dia situ. Ini menunjukkan bahawa dia buat kerja sungguh-sungguh. Orang panggil turun padang, bukan setakat nak suruh wartawan tengok je. Masa zaman kita indah, kalau pembesar turun juga Allah macam-macam lah. Ada hak masuk kapur berebut pisah Taurih pun ada. Ini itu bermusim. Tapi Yusuf alaihissalam memang dia kerja sungguh. Dia yang jaga kawal. Yusuf kata wa ana khairul munzilin, itu menunjukkan bahawa masyru'iyatud diyafah, disyariatkan kita ni menerima tetamu, dan telah menjadi sunnah min sunanil mursalin. Perjalanan hidup para nabi rasul sangat menghormati tetamu. Mari. Dan tamu ini telah pun diiktiraf oleh syariat kita. Alhamdulillah kan. Syariat kita telah mengiktirafkan tamu. Tengok tu ayah dia Nabi Ibrahim dulu apa cerita?
Bila mari orang rumah dia, hoi, wajah abi ajlin samin, buat mari anak lembu yang telah dipanggang. Oi, sedap kan. Cuma dia terkejut sebab orang itu tak makan. Allahu akbar. Jadi Nabi Yusuf tak memperkenalkan diri dia, ada masalah sendirilah kan, supaya mereka ni hormat kepada dia. Kita ni kalau kita tahu adik-adik kurang adalah anak, oh menteri ni adik-adik kita, oh dek, panggil dek dah. Hok sana ni panggil Tan Seri, Datuk Seri dah. Oh ni panggil adik dah lah weh. Tak, jangan kenal dulu, jangan kenal dulu, supaya mereka mari selepas daripada ini insya-Allah. Kata di para ulama, tanda sikit, iza arada, apabila Allah Ta'ala nak menyampaikan kepada hamba dia satu perkara, hayya alaha asbab, Allah Ta'ala bagi sebab-sebab, minal mihan wal balaya wal masyaq, ujian akan kita lalui. Yusuf nak jadi menteri, berapa episod dia telah lalu dalam hidup dia, daripada telaga, cari baju, penjara, baru jumpa makanna lahu fil ardi. Bukan senang. Kita hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, insya-Allah akan sampai ke surga nanti, kata insya-Allah. Tapi bila setelah kita melalui maut, susah duduk dalam alam barzakh, duduk alam kubur, sempit ke luas, Allahumma ja'alna khabrana min raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikan kubur kami taman syurga. Melalui bangkit semula, perhimpunan di mahsyar, berapa lama kita nak selesai masalah, sehingga kita jumpa dengan Asy-Syafi', jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oi, nak melempasi sirat yang dalam suasana semuanya gawat, dalam keadaan kritikal yang takut, akhir sekali kita dapat sampai ke syurga insya-Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak balik semula ke Mekah, terpaksa melalui onak dan duri ranjau yang begitu dahsyat. Orang nak bunuh dia, berjalan sembunyi-sembunyi ke Madinah, akhir sekali dapat balik Mekah. Itulah dia panggil, kata di para ulama tadabbur, orang nak dapat tempat yang baik melalui proses ujian yang begitu gawat. Tengoklah, asyaddun nasi bala al-anbiya. Kata Nabi, orang yang banyak menerima ujian bala para Nabi, kemudian para pendakwah. Lagi tinggi keikhlasan kita, lagi tinggi darjat ujian. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kebaikan dia. Bukan dia nak orang panggil nak nyohu, orang Kelantan kata, bukan nak cari kemasyhuran, tapi nak cerita bahawa aku ni orang baik. Mu jangan bimbang, buat marilah adik-adikmu tu. Kan? Buat marilah adik-adikmu. Nabi Yusuf kata di sini bukan nak imtinan, nak mengungkit, tapi nak beritahu kepada adik-adik dia bahawa jangan bimbang, aku ni orang bukan pengkhianat, aku ni orang baik. Baik, sekarang ni kita pergi kepada episod yang ke-11, iaitu adik-adik dia sampai balik ke Kanaan, ke Palestin, dan mereka memujuk ayah dia nak pergi pula kali yang kedua ni. Bapa Bunyamin kena pergi sekali, kalau tidak memang tak boleh dah. Tengok ayat 63 dalam buku ni. Ada, alhamdulillah, ada semua riwayat-riwayat ni, buku Israiliyat yang saya dapat baca ni, alhamdulillah banyak membantu kita. Cuma kita tak nak banyak Israiliyat di sini kerana masa kita terhad. Banyak lagi surah lain. Ni baru surah yang ke-12. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Bila adik-adik dia sampai ke Kanaan, di antara agenda awal yang mereka bentangkan pada ayah dia, arahan menteri. Mu nak mari pula, bawa adikmu. Sudah dah lah.
Maka tatkala mereka kembali kepada mereka, bapa mereka Yakub, balik ke Kanaan, mereka berkata, wahai bapa kami, ayah, kami telah diberi amaran oleh menteri bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan. Amaran kerah ni, ini menteri yang baik punya cakap. Kiranya Bunyamin tidak pergi bersama. Kalau kita tak bawa Bunyamin, tak ada harapan lagi nak dapat makanan. Fa'arsil ma'ana akhana naktal. Oleh itu hantarkanlah dia bersama-sama kami, naktal, supaya kami dapat lagi bekalan makanan. Bawalah dia. Satu tambah saya kaunter lagi. Satu lagi, syarat nak masuk Mesir, nak jumpa raja, nak jumpa menteri, kena Bunyamin ada sekali. Ini visa. Kalau kita hari ingat visa masuk Bunyamin. Wa inna lahu lahafizun. Dan sungguhnya kami berjanji akan menjaganya dengan sebaik-baik. Jangan bimbanglah abah. InsyaAllah pisang tak berbuah 2 kali. Gitulah lebih kurang ayat. Kita sini main pisang, dia nak main wati dengan zaitun, pokok Palestin. Ni ada cerita nakal sikit. Cerita nakal. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tadi cerita, ada seorang tu mari jumpa dia, Syekh, aku nak dapat anak, habis aku nak namakan anak aku tu dengan nama adik-beradik Yusuf. Dia kata, nama apa? Dia kata Naktal. Cerita nakal tu Naktal. Kan dalam ayat ni kata, irsil ma'ana akhana Naktal. Dia kata aku nak bernama Naktal sebab dia tu adik-beradik Yusuf. Syekh kata, mu tahu mana? Dia baca ayat ni. Fa arsil ma'ana akhana Naktal. Tak saya suka. Tu bukan nama adik-beradik. Naktal tu maknanya kita nak ambil bekalan makan ni. Bukan nama dia. Nama dia Bunyamin. Kita tengok. Molek. Pasal itulah kita ni baca Quran jangan duk mudah nak buh nama ikut si. Jadi nama anak kena tanya khabar dulu. Itu makna apa? Tempat mana? Ni ada orang buh nama anak dia Khairul Bariyah. Dia baca dalam surah apa tu? Al-Bayyinah kan. Ujung ayat Syarul Bariyah. Ada juga. Dalam Quran juga tu. Jangan dulu. Itu ya, walaupun nama yang pertama Khairul Bariyah, sebaik-baik manusia, tapi tidak digalakkan nama ini sebab kita beri anak kita tu sebaik-baik manusia. Mu tahu mana? Anak baru lahir tak tahu panah maya ke tidak, tak tahu. Tutup aurat ke tidak, tua nanti. Khairul Bariyah lah. Khairul Bariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya anak kita. Jadi kita boleh nama-nama yang tidak menunjukkan kepada tazkiyah. Itu dari sudut adab menamakan anak. Ini dia panggil lataif ataupun latifatut tafsir, cerita selingan. Jadi Naktal bukan adik-beradik dia, maknanya akhana tu adik-beradik kaminya akhana Bunyamin. Naktal tu maknanya apa dia? Nak pergi suka barang-barang tu. Allahu Akbar. Wa inna lahu lahafizun. Kami jaga dia, jangan bimbang ayah, jangan bimbang. Kali ini janji ditunaikan. Allahu Akbar. Tengok ada nota di bawah tu 404. Kenapa Nabi Yusuf hantar balik barang-barang dia? Mereka dibekalkan dengan makanan dengan tidak mengambil barang-barang yang mereka jadikan tukaran baginya. Jadi panjang cerita ahli tafsir kata duit, ada kata barang juga, wallahu a'lam, yang betulnya Nabi Yusuf hantar balik. Tujuan Nabi Yusuf berbuat demikian supaya mereka datang lagi membawa adiknya Bunyamin bersama. Maknanya orang panggil evidence kebaikan tu banyak sangatlah. Dah, wak marilah, tak usah duduk bimbanglah. Barang-barang mu aku hantar balik. Nak takut apanya? Gitulah. Kita kata lebih kurang perceritaan. Nabi Yusuf, Nabi Yakub buka balik kisah lama. Buka baliklah. Tengok ayat 64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin.
Sebenarnya Nabi Yakub terperangkap juga. Kalau tak lepas, makannya tak boleh. Sumber makannya kawasan itu kering semua, kecuali di Mesir. Allahu Akbar. Ini ialah Allah Ta'ala dah buat perancangan yang begitu teliti untuk mengumpulkan mereka. Bapak mereka berkata, "Hei, bimbang dia ni, sedih. Jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu, kalau aku lepas dia pergi, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya." Hei, ya aku kata, aku nak percaya apa ke buatmu? Dulu membuat dah ke Yusuf, melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dulu. Ayah dia orang panggil sentaklah sikit, pok di atas dahi dulu, yang telah kamu hampakan aku. Subhanallah. Aku menjanji jaga Yusuf, menjaga, mau lepas kono-kononya makan dari serigala, ni nak suruh makan dari apa pula? Oleh itu, jadi Nabi Yakub tahu benda ni mesti kena lepas anak dia ni. Kalau tidak, tak makan. Dan wallahu alam, dia Nabi, adalah tu ilham ke wahyu mari anak dia ni selamat. Maka dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fallahu khairun hafidha. Oleh itu, aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah. Aku tak percaya kamu ni, tapi oleh kerana kamu minta, aku serahlah kepada Allah, kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah lah jua yang amat mengasihani dari siapa saja yang menaruh belah kasihan. Tak ada orang lain. Kita serah ke Allah Ta'ala adalah. Main ngebuatmu ni tak agak aku. Iyalah, pengalaman sudah ada. Insiden telah berlaku. Kita ni sebab tu kata di para ulama, jangan hilang kepercayaan orang kepada kita. Sekali kita buat salah, orang akan ingat tu. Dulu kita widah dia ni. Macam contohnya waktu kita sempit hidup dulu, kita minta butai duit dengan orang. Kan? Orang bagi. Waktu kita segar sikit, tak nak bayar hutang. Oh, nampak nega kita naik ke ekonomi kita kulit, tak bayar. Sekali lagi mari susah, dia minta pula, orang senyum kan. Mari pula. Allah, hak dulu tak lepas lagi. Nyawi sebutir tu kita pun pakai tunduk berair mata lah. Itulah maknanya kita ni kalau boleh, jangan biarkan orang tu hilang kepercayaan kepada kita. Sekali orang tak percaya, habis. Pasal itulah kalau orang bagi amanah. Ana ingat satu, kita belajar daripada kisah-kisah yang pengajaran ni besar. Lepas banjir dulu ada orang mari sini, bawa kereta comel. Dia kata, "Ustaz, kami nak bagi kereta ni untuk Ustaz guna lepas banjir ni." Ana kata, "Kenapa?" "Alhamdulillah kereta saya selamat berlaku di atas bukit, tak tergelai air." "Senanglah Ustaz nak berdakwah." Ana kata, "Ini satu ujian. Orang tengah hok mari bantuan kepada kita, tiba-tiba pok kita bawa kereta baru. Mesti tuan-tuan boleh bayangkan, mesti tular. Tak ada apa-apa lagi. Air tak ada kering, selup tak ada basuh. Tukar kereta dah. Ini fitnah. Ingat baik-baik. Kita para pendakwah, orang ini, jangan sampai orang hilang kepercayaan kepada kita dengan sebab sikap kita. Tengok. Yusuf kata, "Aku tak percaya kamu." Fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Dia sikah dengan Allah, dia boleh lepas anak dia. Kalau tidak, kalau harap ke bawah ni, tak lepas dah. Baik. Tengok perancangan Nabi Yusuf supaya tenang hati adik-adik dia. Tengok ayat 65. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana
wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir. Allahu akbar. Tengok perancangan Yusuf kena. Dan tatkala mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Abah, ayo, tengok ni barang kita. Menteri hantar balik. Oh, ini baiknya dia. Kena percaya ya, boleh pergi, Bunyamin boleh ikut. Pala dalam pala dia tak mikir muka lain, dia mikir nak bawa adik tu lagu mana, nak suruh ayah lepas. Pada itulah Allah Ta'ala nak uji mereka dengan kehendak Yusuf, mari adik aku. Mereka berkata dengan bergembira. Dia kata, ya abana, mana beri, wahai ayah kami, apa yang kita kendaki lagi? Nak apa lagi? Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Ini dia barang-barang dagangan kita, jadikan tukar itu telah kembali kepada kita. Barang kita balik mula sini. Apa nak lagi? Tak percaya lagi? Jadi orang panggil hujah tu kuat, nak lepas, nak dapat adik ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa namiru ahlana, dan dengan kemurahatan menteri yang berbudi itu akan dapatlah kami membawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami. Kita pergi, balik pula. Setahun pula boleh makan, insya-Allah. Dan jangan lupa ya, wa nahfazu akhana, kami sekali lagi memberi jaminan bahawa kami akan menjaga saudara kami. Jangan bimbanglah Bunyamin tu, lepaslah. Tengok ayat ni pusing-pusing mari nak adik tu. Pasal syarat utama. Allah. Wa nazdadu kaila ba'ir, serta kami akan dapat tambahan bekalan makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Zalika kailun yasir, pemberian tambahan sebanyak itu mudah sekali ditunaikannya oleh menteri yang baik ini. Jangan bimbanglah ya. Menteri ni baik, ayah tak usah takutlah. Kan? Dia ni baik, dia akan bui. Nabi Yusuf, Nabi Yakub terpenuh juga dia ni. Walaupun tengok bukti-bukti kebaikan menteri ni cukup, tapi Nabi Yakub mikir lagi. Nak lepaskan doknya anak palsu ni. Allahu akbar. Tengok ayat 66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallahi la ta'tunnani bih illa an yuhata bikum falamma atawhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Yakub berkata, aku tidak sekali-kali akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kamu sehingga kamu memberikan kepadaku satu perjanjian yang teguh. Sumpah. Mu akan jaga dia. Tak puas hati lagi ayah dia ni. Masih lagi buat perjanjian. Bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan membawanya kembali kepada aku dengan selamat. Janji buat balik. Illa an yuhata bikum, kecuali jika semuanya dikepung dan dikalahkan oleh musuh kamu. Kata di para ulama tadabbur, sekali lagi Nabi Yakub buka pintu kepada anak dia yang kita bincang hari itu kan. Orang itu akan diuji dengan apa? Dengan kata-kata dia. Ingat ke tidak? Al bala'u muwakkalun bil mantiqi. Ujian itu mari melalui mulut kita. Nabi Yakub kata, muak balik anak aku ni kecuali apabila kamu dikepung, dikalahkan. Tak apalah, aku terima lah. Maknanya ada kelonggaran di sini. Kalau apa-apa terjadi, Nabi Yakub sudah bersedia untuk menerima apa ni yang terjadi. Allahu akbar. Sudah. Bolehlah buka pintu balik. Pintu anak tak balik ni. Falamma atauhu mawsiqahum, maka tatkala mereka memberikan perjanjian yang teguh, bersumpah
Wallahi, demi Allah bapa, kami akan jaga Bunyamin. Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Berkatalah ia, Allah jualah yang menjadi saksi dan pengawas atas apa yang kita semua katakan ini. Ini dia kata. Jadi kita tak ada orang lain dah jadi saksi. Yaqub kata Allahu syahidun alaina bil wafa. Allah Taala lah saksi kita, perjanjian kita hari ini disaksi oleh Allah. Nak suruh siapa lagi saksi? Cari orang lain tak jadi apa dah kan. Baiklah. Mana kita bagi setakat episod yang ke-11 dulu. Belum lagi kita dapat yang ke-12 kita akan sambung dalam siri yang akan datang, iaitu mereka nak kembali ke Mesir kali yang kedua. Baik, sebelum itu kita bagi kepada sedikit ulasan. Ni kalau kita ustaz-ustaz ni lah. Contohnya kata-kata kita orang ambil, lepas tu dia guna hujah tu bawa kita balik. Para ulama kata hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Ini bagi kita atau balik kita. Kita ni ada kan setengah-setengah orang tu. Anak suka juga kadang-kadang kita forum dengan sahabat-sahabat kita ni. Kita bawa hujah, ayat-ayat, hadis-hadis. Buat nota siap. Kita pergi forum tempat lain pula. Dia pula guna ayat kita yang sama. Jadi kita kata hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Itu kata-kata masyhur lah di kalangan orang Arab, mana kalau hak kita orang cakap, orang ulang balik, kita kata bida'atuna ruddat ilaina. Ini poin saya dulu, kenapa awak ulang balik? Tapi tak salah lah. Nak kata apa dia kan? Itu hak masing-masing. Tapi eloknya kalau kita kena ingatlah, ni poin ini dikeluar oleh fulan, jadi kalau kita ulang itu sebutlah nama syekh tu. Barulah kita ni orang panggil zaman kita ini panggil bagi kredit sikit kepada pengucap yang pertama tu. Kita tulis sikit kata-kata. Maka Nabi Yaqub alaihi wa ala nabiyyina sallallahu at-tafwid ila Allah, menyerahkan urusan ini kepada Allah. Tak lagi dah aku. Dia sendiri nak kita arak tak nampak mata dah ni kan. Maka kita ni kalau boleh, kalau buat perjanjian, kita tausik perjanjian. Perjanjian kita tu dengan nama Allah. Ada satu perbincangan tertutup. Dia kata, boleh tak kalau kita nak ambil pegawai kita ni, kita buat sumpah laknat. Kalau aku tipu, aku kena laknat pada Tuhan. Kita kata, berat sangat. Hak benar-benar berat ni, jangan. Sebab dalam mula'anah ni, isteri dengan suami yang dituduh berzina, ataupun dalam mubahalah di antara kita dengan orang kafir boleh. Tapi kalau setakat staf-staf kita ni, cukuplah kita buat janji, wallahi wabillahi, kami tidak akan pecah amanah dalam tugas memadai. Namanya anak-anak ni berat kan. Nabi Yaqub pun tak ajak laknat kepada anak dia. Dia kata wallahu khairun hafizan. Allah Taala yang jaga dia. Allah Taala lah yang menjadi saksi kepada kita. Kita kata cukuplah setakat itu. Dan kita kena ingat sekali lagi, al bala'u muwakkalun bil mantiqi. Kadang-kadang ujian itu mari daripada sebab mulut kita bercakap, maka ujian mari kot tu. Jadi baiklah kita jaga mulut kita masing-masing, lebih-lebih lagi ibu bapa kepada anak-anak. Dan kita kena ingat bahasa motivasi lain, bahasa nak kata pada ini lain. Jadi kita bimbang nanti takut anak-anak kita juga rusak dengan sebab mulut ibu bapa. InsyaAllah kita sambung lagi episod yang ke-12. Nabi Yaqub melepaskan anak dia ke Mesir kali yang kedua bersama dengan Bunyamin. Ayat yang 77, 67 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.